majlis seterusnya dengan ini menjemput Puan Hajah Nurzaida binti Zari, penolong kanan hal ehwal murid, untuk menyampaikan taklimat bagi murid-murid tahun 1. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis pada pagi ini. Yang berusaha Puan Guru Besar SK Rapat Setia, Puan Nurhizan binti Abdul Jalil, penolong kanan pentadbiran Cik Razali, guru-guru jawatankuasa untuk taklimat pada pagi ini, serta para ibu bapa yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersyukur kita pada hari ini akhirnya apa yang telah dirancangkan, lama sebenarnya perancangan ni untuk melakukan sesuatu perkara tu bukan hanya 1-2 hari kita merancang, tapi mengambil masa yang lama. Saya terpaksa mengumpulkan data-data anak tuan-tuan perempuan yang telah mendaftar di tahun 1 sehingga minggu lepas. Kemudian saya masukkan semua maklumat-maklumat di dalam grup Telegram untuk menyampaikan apakah perkara-perkara yang perlu tuan-tuan dan puan-puan ketahui. Lepas tu link grup Telegram tersebut telah pun saya sebarluaskan di dalam Facebook dan juga grup WhatsApp parent. Mungkin ada yang terlepas pandang dan mungkin ada juga yang tidak dapat menyertai grup tersebut. Sebenarnya grup tersebut hanya tuan-tuan klik je link tu dan terus join. Tidak perlu ada siapa-siapa yang perlu invite. Jadi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang hadir pada hari ini. Seterusnya setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah juga, dan juga terima kasih kerana memilih SK Rapat Setia mendaftarkan anak-anak tuan-tuan dan perempuan untuk bersekolah menimba ilmu di SK Rapat Setia ini. Terima kasih sekali lagi kerana memberi kepercayaan kepada barisan pentadbir dan juga guru-guru untuk mendidik anak-anak tuan-tuan perempuan di sekolah ini. Sebagaimana yang telah diucapkan, dipesankan oleh Puan Guru Besar begitu panjang lebar, saya sendiri pun sebelum ini guru biasa, dan saya sendiri pun ada 5 anak yang sebelumnya pun bersekolah di tahun 1. Jadi saya tahu bagaimana ragam murid-murid tahun 1. Dan sebelum saya menjawab jawatan sebagai penolong kanan, selama lebih kurang 20 tahun saya mengajar. Saya dengan sukarela mengajar tahun 1 kerana saya seronok. Memang daripada awalnya tu memang kita rasa sangat berat untuk tahun 1 ni. Kita terpaksa mengajar mereka daripada zero hingga ke mereka betul-betul pandai. Jadi memang berat. Jadi ada perkara-perkara yang pihak sekolah sangat-sangat memerlukan kerjasama daripada pihak tuan-tuan perempuan. Jadi bantulah pihak sekolah supaya kami dapat membantu tuan-tuan dan perempuan untuk meringankan sedikit bebanan. Kalau tiada kerjasama, semua perkara pun tidak dapat diselesaikan dengan baik. Baik. Jadi untuk taklimat saya pada pagi ini, agenda merangkumi pada visi, misi dan moto sekolah, kemudian pelan sekolah, kedudukan kelas-kelas anak tuan-tuan dan perempuan, waktu persekolahan, peraturan sekolah, bantuan-bantuan TPM, program transisi dan pengoperasian sekolah untuk sesi 23-24. Ramai juga di dalam grup ada yang bertanya, tak ada ke minggu orientasi, bagaimana, berapa lamakah? Inilah masanya kita dengar sama-sama, sabar. Baik, ini adalah barisan pentadbir yang dianggotai, yang diketuai oleh Puan Nurhizan sebagai guru besar. Kemudian penolong kanan pentadbiran Cik Razali, dan saya sendiri selaku penolong kanan HEM.
ya, dan seterusnya perlengkapan co-curricular iaitu Cik Seri Muhammad Reza. Ya. Jadi untuk bahagian saya, hal Dewan Murid, ya, kalau ada apa-apa perkara yang berkaitan dengan hal Dewan Murid, ya, seperti bantuan, ya, kemudian pendaftaran dan berbagai yang berkaitan dengan hal murid, boleh berhubung terus pada saya, insyaAllah. Ya. Kalau mana yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Baik. Okey, ini adalah warga guru di SK Rafat Setia. Maaf ya sebab gambar ni sebenarnya dia tak update lagi. Ada guru yang dah bertukar, ya, ada masih tertera di situ. Seramai lebih kurang 38 orang guru dan 5 orang anggota sokongannya. Okey. Baik, visi sekolah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Kemudian visi sekolah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto sekolah adalah berazam, berusaha dan berjaya. Slogan sekolah, tiada kemenangan tanpa pengorbanan, iaitu no gains without pain. Ya, tak ada sesuatu pun kejayaan tanpa kita berkorban. Ya, sama ada berkorban tenaga, wang ringgit, masa, perlukan semua itu. Jadi matlamat sekolah adalah melahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia dan bersatu padu, melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara, seterusnya memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Saya rasa matlamat yang pertama tu, tuan-tuan dan puan-puan pun mahu, kan, dalam keluarga sendiri pun nakkan perkara itu berlaku. Dan seterusnya yang perkara yang kedua, dalam keluarga sendiri pun kita nak sangat keluarga kita menjadi insan yang beriman, yang berakhlak mulia. Jadi teruskanlah di sekolah. Kemudian logo sekolah, kalau nanti perempuan beli rencana, itu adalah perkara-perkara yang terkandung di dalam rencana sekolah. Yang berwarna purple tu bermaksud kemasyarakatan dan kekeluargaan. Kemudian yang berwarna emas tu ialah penghayatan tentang pencintaan alam semula jadi. Seterusnya yang berwarna kuning itu ialah melambangkan kecemerlangan sekolah. Dan yang berwarna biru itu adalah disiplin yang kukuh. Jadi dalam rencana itu sendiri dah terkandung apakah perkara-perkara yang mesti kita capai, apakah perkara-perkara yang mesti kita lakukan. Jadi saya berharaplah anak-anak semua dia mengetahui. Jadi bagaimana anak-anak mengetahui melalui ibu bapa lah. Ini adalah lagu sekolah. Lagu sekolah ni kalau kita baca lirik dia, mengandungi perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan, yang sepatutnya yang memang kita inginkan. Dalam lagu ni banyak nasihat, banyak motivasi yang perlu kita nak anak kita capai. Nanti saya akan share slide ni dalam group. Baik, ini adalah kedudukan kelas untuk tahun 1. Di manakah kedudukan anak tuan-tuan dan perempuan? Iaitu di aras 1 ni, bermula daripada kelas 1 biru ni. Tu saya tunjuk ni. Ni, yang kedua ni aras 1. Ni aras bawah. Yang tengah ni aras 1. Bersebelahan bertentangan dengan bilik guru. 1 biru ni, 1 Farabi, 1 Razi. Dan diikuti oleh kelas tahun 2, kemudian kelas tahun 3. Untuk aras yang atas, aras 2 untuk tahap 2. Jadi kalau ada apa-apa hal urusan yang berkaitan dengan anak-anak, sebagaimana yang Puan Guru Besar tadi terangkan, berhubung ke pejabat dahulu, jangan terus melulu masuk ke dalam kelas. Kita ikut peraturan. Baik, ini ialah waktu persekolahan untuk murid tahun 1. Untuk hari Isnin hingga Khamis bermula pada 7.40. Walaupun kelas bermula pada 7.40, lebih baiklah hantar anak awal.
supaya tidak berlaku kesesakan di luar kelas, dan jika ada perkara-perkara kita boleh selesaikan lebih awal sebelum 7.40. Kemudian waktu rehat 9.40 hingga 10 pagi, dan waktu baliknya ialah 12.30. Okey. Hari Jumaat berbeza, kita tamat persekolahan setengah jam lebih awal. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke pengurusan disiplin sekolah. Baik, pakaian seragam. Ya. Pakaian seragam sekolah mesti dah lengkap dengan rencana sekolah. Kenapa mesti ada rencana sekolah? Sebab kita melambangkan sekolah kita. Bila kita pergi keluar, ada rencana, orang luar pun tahu, oh ini murid SK Rapaskia. Jadi mesti ada rencana. Jadi rencana tu melambangkan jati diri kita, sekolah kita, ya. Kemudian rencana sekolah mestilah diletakkan di atas poket baju bagi murid lelaki dan diletakkan di dada kiri bagi murid perempuan. Baik, ini ialah cara untuk kita melekatkan rencana sekolah. Okey. Nama di bahagian bawah, rencana di bahagian atas. Boleh juga letakkan nama tu di atas poket yang ujung tu, kan. Kalau boleh jahit kat situ pun boleh. Tapi kalau susah nak jahit, boleh letak terus di atas poket tu, dan atasnya adalah rencana. Okey. Untuk murid perempuan yang memakai tudung, mesti juga memakai rencana kain dan dekatkan di tudung bahagian sebelah kiri. Semua murid wajib memakai pakaian pendidikan jasmani semasa aktiviti pendidikan jasmani. Okay, nanti lepas kalimat ni, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah membeli buku-buku latihan dan juga keperluan tersebut. Baik, untuk pakaian seragam murid lelaki, pakaian baju berwarna putih dan berlengan pendek. Kemudian butang baju dijahit dengan benang putih. Bilangan butang mestilah lengkap. Bahagian bawah baju kemeja mestilah sentiasa dimasukkan ke dalam seluar. Kenapa saya mesti letakkan butang baju dijahit dengan benang putih? Sebab bila kita beli baju di kedai, jahitan dia tu tak kukuh. Dia pakai sekali, masuk dalam mesin basuh, butang hilang. Betul tak? Sebab hilang yang buat, kan. Jadi bila nak jahit semula butang tu, cari benang warna putih, janganlah benang warna hitam, ya. Ibu bapa sini semua muda-muda daripada saya. Saya lagi berapa bulan, berapa minggu je untuk mengakhiri perkhidmatan di bidang pendidikan. Jadi rata-rata saya tengok ibu bapa di sini antara 30, 40, muda-muda 20-an pun ada, kan. Okay. Baik, seluar panjang berwarna biru tua, labuh seluar menutup tumit kasut dan paling singkat setakat menutup kuku lari. Kaki seluar tidak boleh dikecilkan. Konon nak nampak smart, kan, jahit kecilkan bagi sama besar dengan bentuk kaki tu. Kita bukan nak melahirkan anak yang rockers, ya, tak. Kita nak didik anak kita ni beradab dan berakhlak. Seluar panjang yang ketat berbentuk jeans, bell bottom, berfashion mewah dan berpelet-pelet tidak dibenarkan, ya. Kalau kita nak anak kita sentiasa berdisiplin, kita sendiri pun sepatutnya berdisiplin. Jadi anak-anak meniru gaya kita. Tali pinggang, lebar tali pinggang tidak melebihi daripada 3.0 cm, termasuk kepada tali pinggang berwarna biru tua atau hitam dan tidak berfashion. Jangan bagi tali pinggang tuan yang berkulit tu, kan, pakai anak ke sekolah, ya. Kemudian untuk kasut mestilah kasut canvas sama ada berwarna putih ataupun berwarna hitam, ya. Kalau rasa-rasa berat sangat nak cuci kasut putih, kena cuci seminggu sekali, kan, pakailah kasut hitam, ya. Tapi mestilah bersih. Bila buka masuk ke dalam surau tidaklah berbau, ya. Pastikan sentiasa bersih. Ajar anak sebagaimana yang guru besar pesan tadi, daripada awal ni ajar anak cuci kasut sendiri, ya. Jangan kita buat semua. Kemudian stokin mestilah berwarna putih saja dan tidak berbelang atau berjalur. Kasut canvas berwarna hitam hanya digunakan untuk pengawas. Kemudian untuk pakaian murid lelaki lagi, topi dan sokok.
Ya, tidak dibenarkan memakai topi dalam apa bentuk sekalipun dalam kawasan sekolah, kecuali topi yang menjadi sebahagian daripada pakaian sekolah untuk sesuatu pasukan sekolah. Contohnya, kalau kita sekolah adakan sukan, ya, waktu itu semua guru rumah berpesan murid pakai topi. Bolehlah pakai topi. Jangan suka-suka waktu sekolah biasa, ya, pakai topi. Tidak. Ya, kita nak mendidik anak kita, ya, supaya berdisiplin, patuhi peraturan sekolah. Songkok boleh dipakai tetapi warna hitam. Kalau kita tengok tadi ustaz yang baca doa tu kan, pakai songkok macam tu, warna hitam. Ya, kopiah tidak digunakan. Kalau nak pergi surau masjid waktu bukan sekolah, boleh, ya, pakai kopiah. Tapi untuk sekolah pakai songkok warna hitam. Baik, untuk rambut murid lelaki, rambut mestilah sentiasa pendek, ya, tidak dikecah pada baju. Rambut bahagian belakang tidak tebal dan bahagian hadapan tidak melebihi paras dahi. Disikat kemas dengan berminyak rambut, bukan gel, ya. Jangan gel tegak kan, minyak rambut. Okay. Dulu zaman-zaman kita sekolah, tuan-tuan tak kot, saya lah, adik-adik lagi pakai minyak masak tu. Jambul dan facial rambut berekor tidak dibenarkan. Facial rambut pang dan mewarnakan rambut tidak dibenarkan. Rambut mestilah kemas dan bersih seboleh-bolehnya. Potongan rambut mestilah 321. Apa dia 321 nanti ada saya tunjukkan gambar, ya. Okay, seterusnya untuk pakaian seragam murid perempuan, mesti memakai baju kurung putih dan kain sarung berwarna biru. Tadi ada seorang waris yang bawa anak sama. Saya tengok itu pakaiannya. Sebenarnya taklimat ni tak perlu bawa anak, sebab nanti akan menyusahkan tuan-tuan dan perempuan sendiri kan. Sebab tu saya panggil tuan-tuan perempuan saja untuk mendengar taklimat saya ni. Untuk orientasi nanti kita serahkan pada guru-guru kelas pada waktu persekolahan selama 4 minggu tuan-tuan dan perempuan, ya. Bagi murid-murid bukan Melayu dibenarkan memakai baju blaus putih dengan pendek dan pinafore berwarna biru tua dan rambutnya hendaklah di bawah paras lutut. Saya tengok ada waris yang bukan agama Islam, jadi dia akan berpakaian itu. Tapi kalau ada yang bukan beragama Islam nak pakai baju kurung, dibenarkan, ya, diadu-adukan, tidak menjadi kesalahan, ya. Baik, ini ialah pakaiannya. Okey. Untuk murid Melayu beragama Islam dan murid lelaki, dan seterusnya ini untuk yang bukan beragama Islam. Ya, kalau yang bukan beragama Islam ni nak pakai baju kurung dibenarkan, ya, sebab memang kebanyakan sekolah kalau ada murid yang bukan beragama Islam, mereka lagi suka pakai baju kurung, ya, daripada pakai pinafore tu, ya. Sebab dia singkat bila melakukan aktiviti dia akan menampakkan bahagian-bahagian yang tidak sepatutnya, kan. Baik. Ini adalah contoh, ya, 321 tadi. Okey, yang terkandung dalam surat Perkeliling Iktisas Bilangan 2 1976. Okey, bahagian depan, tengok buku di bahagian depan, ya, kita boleh nampak telinga. Kemudian daripada bahagian sisi, okey, potongan rambut ni dipis di belakang, dan di bahagian belakang ni dia dipis. Okey. Jadi bukan tebal dan bukan berfashion-fashion. Saya tahu ramai waris, yang suka pergi ke kedai gunting rambut, kan. Kemudian serahkan pada kedai gunting rambut untuk gunting rambut mengikut fashion kegemaran. Okay. Tolonglah, ya, kita ikut peraturan, ya. Kita didik anak kita supaya mengikut peraturan untuk kesenangan, kemudahan tuan-tuan perempuan juga, ya. Baik, ini adalah contoh fashion rambut yang tidak dibenarkan, yang dilarang sama sekali. Yang untuk murid-murid sekolah rendah, sama ada murid sekolah rendah atau sekolah menengah, ya, dilarang. Boleh tengoklah tu, ya, apa biasa tu saya susah nak sebut tu. Ya. Baik, seterusnya untuk tudung dan rambut murid perempuan. Tudung murid Islam digalakkan bertudung, mana-mana murid Islam kita galakkan bertudung, kita tak paksa, sebab kita faham, Jadi kalau nak bertudung boleh digalakkan.
Tudung atau minikator putih berbentuk tiga segi dan tidak berenda-renda. Tak payah nak lawa-lawa ya. Kita bukan nak jadi artis ya. Anak tudung berwarna putih. Dan luar tudung putih, dalam ni pun putih. Putih ataupun hitam. Jangan ada warna biru, warna coklat, warna kelabu, warna kuning ya. Tak perlu berpesen-pesen sangat. Just dua warna tu saja. Kemudian untuk pelajar yang berambut panjang, kalau yang tidak mahu memakai tudung, mestilah mengikat rambut dengan ribbon hitam. Getah hitam, ribbon pun hitam. Jangan warna kala-kala, ada warna hijau, ada warna kuning ya, tak mahu, hitam saja dan biru tua. Dua kali ni saja. Dan rambut tidak boleh dilepaskan. Kemudian rambut yang berwarna atau mesin tidak digunakan ya, tidak digunakan menyapu rambut dengan pewarna ya. Dan jika bercekak berwarna hitam atau biru tua ya. Kalau nak letak cekak rambut kan, ada yang pakai cekak tu, cari yang warna hitam ataupun biru tua ya. Seterusnya inilah contoh tudung ya. Ada dua yang dibenarkan tu ya. Yang satu tu tidak dibenarkan sebab dia ada owning yang keras. Okay. Owning keras tu benar-benar memang cantik Nanti bila dah masuk ke mesin basuh, dia dah patah-patah, dah buruk kan, dah tak cantik ya. Jadi lebih baiklah kita tu yang tak ada owning tu ya. Nampak lebih comel budak-budak kalau satu pakai. Okay. Seterusnya untuk murid yang bukan Islam, itu cara je untuk mereka menggayakan rambut ya. Kalau panjang bertocang, diikat. Kalau nak rambut pendek ya, dan boleh ikat dua kiri kanan. Tapi pastikan kalau nak guna ribbon, mesti warna hitam ataupun biru. Okay. Baik, seterusnya inilah tadi ya. Kita bukannya sekolah nak melahirkan artis, nak lahir artis nanti lepas 18 tahun ke atas kan. Okay, jadi kita nak mendidik anak kita supaya sentiasa berakhlak mulia, berdisiplin kan ya. Kalau ada sesuatu program yang memerlukan pakai orang palsu, itu tidak boleh dimaafkan. Tapi ini waktu bersekolah biasa ya. Jadi ikutlah peraturan. Kemudian pakaian sukan. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh ke kedai ya, untuk membeli pakaian sukan. Okay, untuk baju tea sekolah atau dari sisi rumah sukan, seluar sukan panjang berwarna hitam atau biru tua ada dijual kat sini kat kedai tu. Jadi untuk perkara yang tidak digunakan, pastikan kuku tidak panjang ya. Rasanya untuk kita menjaga kebersihan pun tidak memelihara kuku yang panjang kan ya. Anak-anak apa tak lagi, bila kuku panjang mesti kotor kan, mesti kotor. Jadi kita nak mereka sihat, sentiasa sihat okay? Dan mendapat didikan yang sempurna. Apa saja yang diajak oleh guru masuk dalam kepala ya. Kalau mereka tidak sihat sebab makan ni gunakan tangan ya, jadi kalau tak sihat, ilmu yang disampaikan itu pun tak masuk. Kemudian memakai perhiasan dari seperti cincin, lantai, gelang, subang, apa sajalah ya, yang berkaitan dengan perhiasan tidak dibenarkan. Okay? Jangan galakkan anak pakai cincin, pakai rantai nak di sekolah, buka. Kalau ada perayaan nanti musim-musim raya balik kampung, pakailah. Okay? Bila datang sekolah, buka. Okay, ini adalah yang sentiasa berlaku. Okay? Di mana-mana sekolah pun ini sentiasa berlaku. Okay? Ada murid yang kehilangan kasut, ada murid yang tertukar kasut. Benda perkara biasa tuan-tuan dan puan-puan ya? Untuk tahun satu. Sebab kadang-kadang mereka masuk ke surau buka kasut, bila balik ke kelas kasut dah bertukar. Okay? Jadi saya lebih galakkan semua peralatan tuliskan nama. Memang berat sikit untuk awal-awal, tapi itu memudahkan kita di akhirnya nanti ya, tulis kasut. Kalau ada nama, kalau ada 10 kasut tu tulis nama sendiri ya, supaya tidak mendatangkan masalah. Begitu juga dengan alat tulis. Hari-hari mesti hilang. Cikgu, saya dah beli minggu ni 10 batang pensel. Saya dah beli minggu ni, dalam bulan ni 4 kotak pensel warna. Semua hilang. Memang itu lumrah tuan-tuan dan puan-puan ya, perkara yang biasa. Okay, nanti akan
warna saya. Anak dia ambil pensel saya. Budak kecil, tuan-tuan, ya, anak yang masih tak boleh nak menjaga peralatan sendiri. Jadi untuk mengatasinya kita tulis nama. Bila ada kesilapan, terus salah letak di tempat lain, kawan guna ke apa, kita boleh, guru kelas boleh bantu untuk cari dan ambil semula, pulangkan semula. Okey. Jadi untuk saya tengok di Shopee ya, dia ada macam ni. Kalau ada 12 batang pensel warna tu, dia ada satu macam tali kan. Dia ikat semua kedua-dua pensel warna tu. Jadi dia tulis nama. Tak adalah masalah kehilangan tu. Kita harap macam tu lah. Sekarang ni banyak benda-benda yang kita boleh memudahkan cara hidup kita ya. Baik, seterusnya barang larangan yang tidak boleh dibawa ke sekolah. Liquid paper, marker pen, alatan tajam seperti pisau kecil, vape, rokok, pensel mekanik. Pensel mekanik tu yang tekan-tekan tajam tu kan. Kenapa dilarang? Sebab dia tajam. Budak-budak ni dia bukan tahu apa, dia tak ingat pun bila mereka bermain-main bawa-bawa pergi main dengan kawan-kawan, tercucuk mata lah, tercucuk sana, tercucuk sini, dia jadi isu. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut, kita daripada awal cegah. Semua-semua tu adalah perkara-perkara yang dilarang untuk dibawa ke sekolah. Kena selalu ambil berat. Tuan-tuan dan puan, saya berikan taklimat ni daripada tahun 1. Pegang sampai tahun 6. Tak ada taklimat dah kalau tahun 6 tak ada taklimat untuk waris macam ni. Tak ada. Jadi anak tuan-tuan ni akan bersekolah daripada tahun 1 sampai tahun 6. Daripada awal ni saya dah bagikan taklimat, pegang sampai ke tahun 6 ataupun ke sekolah menengah. Benda tu dipakai. Okey. Peraturan kesalahan besar melakukan tingkah laku jenayah, tingkah laku ucap, kemudian kekerasan diri, tingkah laku kurang sopan, tingkah laku tidak mementingkan masa, tingkah laku memusnahkan perkara-perkara, benda-benda peralatan yang ada di dalam kelas ataupun di sekolah, kemudian tidak jujur atau menipu dan ponting sebagaimana yang guru besar tadi terangkan. Ponting itu termasuk dalam kesalahan yang besar. Kalau tidak hadir, mesti beritahu pada guru kelas. Jika tidak hadir berpandangan, ada tindakan yang akan dikenakan. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi untuk murid-murid yang balik awal atas sebab-sebab tertentu, supaya bapa adalah penting supaya mengikut tata cara keselamatan murid semasa mahu anak mereka keluar dari sekolah. Pergi ke jaga, datang ke pondok pengawal, ambil pas, kemudian pergi ke pejabat dan maklumkan di pejabat ada borang untuk ambil anak jika perlu keluar awal. Bukan datang masuk kelas, ambil anak keluar tak. Kita ikut peraturan. Jadi bila dah isi borang, nanti kita panggil anak itu ke pejabat dan bolehlah dibawa pulang. Baik, seterusnya. Ponting adalah satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Dianggap ponting sekiranya tidak hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab yang digunakan pada hari persekolahan. Kegagalan menghadiri kelas di sekolah secara sengaja tanpa alasan yang munasabah dan dianggap ponting sekolah sekiranya tidak hadir ke sekolah dan tidak membawa surat daripada ibu bapa atau penjaga atau surat sakit pada keesokan harinya. Hari ni dia ponting, kemudian besok datang sekolah, lepas tu dia ponting hari ni, dia tak bagi tahu guru kelas. Besoknya dia datang tak ada surat apa pun, tak ada surat sakit, itu pun dia dianggap ponting. Kita akan rekod. Baik, seterusnya kategori ponting. Ponting sekolah atau ponting kelas atau perhimpunan. Ponting sekolah ni biasalah murid tak datang kan. Ponting kelas tu maksudnya waktu kelas yang tertentu dia keluar. Sebab apa? Dia tak suka cikgu tu. Cikgu tu garang lah, apalah, dia sembunyi dalam tandas. Ada pernah berlaku ya. Dia tak suka dengan cikgu tu, dia sembunyi dalam tandas, tak nak ikuti pembelajaran waktu dalam kelas. Ataupun dia tak suka ada perhimpunan. Kalau cikgu buat perhimpunan, dia tak mau hadir daripada perhimpunan tu. Dia sembunyi dekat mana-mana tempat. Itu pun dikira ponting. Kemudian ponting ujian atau peperiksaan, ponting kegiatan luar bilik darjah. Dan ini biasanya untuk kelas-kelas yang atas lah ya.
Kemudian ponteng program peningkatan darjah ini untuk yang atas, ke atas. Seterusnya tengok ya jadual penghantaran surat kes ponteng. Amaran 1. Kita akan hantar surat amaran 1 3 hari berturut-turut. Jika ponteng 3 hari berturut-turut, sekolah akan keluarkan surat amaran yang pertama. Dalam masa 10 hari kita tunggu jawapan daripada waris. Jika tidak ada, ini ponteng berkala. Ponteng berkala maknanya hari ini datang, besok tak datang. Kemudian 2 hari datang, 3 hari tak datang, sampai 10, maknanya ponteng berkala kita akan keluarkan surat amaran yang pertama. Kemudian amaran yang kedua, 7 hari kita tunggu tadi surat yang pertama. Selama 7 hari tak ada tindak balas daripada waris. Sekolah telefon tak nak angkat, WhatsApp pun tak nak jawab. Kemudian selama 7 hari tak ada jawapan, kita akan hantar surat amaran yang kedua. Dan untuk ponteng berkala 10 hari selepas surat amaran yang pertama. Lepas surat amaran pertama, dia datang 2 hari datang, 5 hari tak datang. Kemudian datang lagi, 2 hari tak datang. Itu dikira ponteng berkala. Walaupun tidak berturut-turut, kan? Kita akan hantar surat amaran yang kedua. Kemudian seterusnya surat amaran yang ketiga 7 hari selepas surat amaran yang kedua. Tak ada juga tindak balas daripada waris. Selepas pertama, kedua pun tak ada tindak balas, tak ada malam-malam apa semua, senyap je. Tapi tengok online, telefon tak angkat. Jadi kita akan hantar surat amaran yang ketiga. Seterusnya untuk berkala selama 20 hari. Dan seterusnya tak juga ada lagi lepas saya suruh guru bimbingan untuk pergi ke rumah berkunci, alamat tak betul, rumah tu bukan diduduki oleh penjaga yang beralamat yang ada di APDM. Tengok rumah bukan di rumah dia, tak tahu nak cari kat mana. Kita akan padam murid tersebut daripada APDM. Cuba elakkan cikgu ya daripada dipadam daripada sistem APDM, kerana tuan-tuan dan puan nak anak tuan-tuan bersekolah semula, tuan-tuan dan puan perlu ke pejabat pendidikan daerah untuk urusan mendaftarkan semula anak ke sekolah. Jadi dia akan menyusahkan kita. Jadi cubalah elakkan daripada ponteng. Dan ponteng juga serta sebarang kesalahan yang dilakukan akan dimasukkan dalam sistem SSDN. Sistem SSDN itu ialah sistem salah laku dan disiplin murid. Nama ni akan berada di dashboard KPM. Nama anak tuan-tuan kalau ada kesalahan, dia akan tertera di KPM. Cuba elakkan ya. Baik, seterusnya untuk pengurusan bantuan ya. Ada waris yang bertanya, cikgu, saya dapat tahu sekolah lain semua dah dapat bantuan awal persekolahan masa kita serahkan bantuan untuk murid tahun 1 sesi 22 hingga tahun 6 kan. Yang tahun 23, 24 ni masih tak ada nama lagi tuan-tuan perempuan. Kita tak boleh dah nak bagi bantuan tu, sabar. InsyaAllah ada rezeki tu pada bulan April nanti. Jadi antara bantuan-bantuan yang pihak PPM sendiri sediakan dan diuruskan oleh pihak sekolah ialah skim pinjaman buku teks. Semua murid layak menerima pinjaman buku teks. Jadi bila kita dah terima bantuan, kita hargai, kerana kalau nak beli buku ni, satu buku tu harganya lebih daripada RM7. Ya. Kalau 10 buku, berapa banyak tuan-tuan dan puan-puan kena keluarkan duit? Kan? Jadi kita hargai, dah diberikan bantuan, kita jagalah buku tu. Dapat ada buku cek, tak ada koyak, tak ada apa-apa, buku elok. Kalau belum dibalut, balut dengan balut plastik. Kita sama-sama jaga. Seterusnya untuk peraturan penggunaan buku teks ya. Pelajar tidak boleh meninggalkan buku teks di kelas, tapi untuk isu beg berat mulai tahun lepas ya, kita telah menetapkan buku teks mesti ditinggalkan di sekolah. Ya, tuan-tuan.
Kecuali kalau ada kerja rumah yang diminta oleh guru untuk menyiapkan, baru kita minta murid bawa pulang. Jadi tak ada isu berat. Kemudian pulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan. Selalunya biasanya macam tahun ni awal Januari hari tu kita dah kutip buku yang untuk murid tahun lepas untuk diberikan tahun berikutnya. Jadi tuan-tuan perempuan kena cakap pastikan semua buku tu bagaimana diterima, sebanyak mana semasa penerimaan, semasa dikurangkan pun sama juga jumlah bilangannya. Kemudian peraja yang gagal memulangkan buku teks pada akhir tahun akan dikenakan tindakan disiplin dan wajib menggantikannya dengan wang atau buku. Tapi di sekolah ini ditetapkan jika hilang buku teks mesti diganti dengan buku teks juga. Sebab kita nak dapat buku teks memang susah. Seterusnya peraturan mengenai buku teks lagi, buku perlu dibalut dengan pembalut plastik duduk sinar. Biasa nak balut tu tuan-tuan, jangan guna stapler. Jangan nak senang guna stapler mudah. Tapi sebenarnya itu memudaratkan. Sebab stapler tu dia besi, dia akan berkarat. Dia lama-lama akan berkarat. Jadi kita tak nak timbul masalah akan datang, kita gunakan selotip dan warna duduk sinar tu lah plastik tu. Menulis nama dan tahun di dalam buku teks tu pada kulit dia belakang ada dicop, cop untuk tuan-tuan dan perempuan tuliskan nama. Jadi untuk hari pertama penyerahan buku teks tu, murid akan bawa pulang, tuan-tuan perempuan semak semua buku, tulis nama semua buku tu, supaya untuk mengelakkan kehilangan buku. Tidak mengoyak atau menggunting helaian buku, kemudian tidak menulis atau menunting buku teks kecuali buku aktiviti. Jadi ada dua, satu buku teks dan satu buku aktiviti. Buku aktiviti itu untuk aktiviti yang dijalankan di sekolah bila cikgu memerlukan untuk murid membuat aktiviti. Dan tidak menggunakan buku-buku yang diberi oleh pihak sekolah. Seterusnya untuk bantuan Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tahun ini 2023 sebagaimana yang telah dibentangkan oleh bajet 2023 semua murid layak dapat bantuan awal persekolahan. Tidak terkecuali. Untunglah walaupun gaji skala sebelum ni gaji bawah 3,000 layak dapat, tapi untuk 2023 ni alhamdulillah semua murid layak dapat. Jadi untuk ada jenis-jenis bantuan, untuk contohnya ialah murid berkeperluan khas. Ini adalah untuk murid OKU. Ada tak di kalangan anak-anak yang OKU? Sama ada OKU ni macam mana cikgu? Contohnya macam kurang pendengaran, dia ada kad. Ada kad OKU, ataupun tangan dia pernah berlaku kemalangan, ada yang cacat anggota ke kan? Kemudian kita nak ada kad. Kalau ada kad tu maknanya dia layak untuk menerima allowance murid berkeperluan khas. Boleh datang jumpa saya dan serahkan kad tu. Dia punya ni lah maklumat-maklumat tu. Kemudian rancangan makanan tambahan, saya telah pun memilih beberapa murid. Saya tengok RLT ni dia kena ikut purata gaji kasar yang diluluskan oleh pihak kementerian. Bukan semua murid dapat. Untuk yang bergaji rendah iaitu 1,160 ataupun pendapatan per kapita yang telah dibahagi dengan isi rumah pendapatannya kurang daripada 310, mereka layak diberi bantuan rancangan makanan tambahan. Untuk rancangan makanan tambahan dia akan dapat juga susu sekolah. Kemudian untuk pakai seragam ni, kita ada masa-masa tertentu kita akan dapat bantuan ni yang diberikan oleh sama ada pihak KPM ataupun badan-badan NGO. Kemudian bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin, dia sama juga dengan RMT tadi. Purata gaji kasarnya 1,160 ke bawah atau per kapita tidak melebihi 310, layak mendapat
wang amanah pelajar miskin. Dan yang keenam, bantuan obat-obatan semua dapat. Okay. Kemudian bantuan persepuluhan maid, ini tuan-tuan perempuan kena isi borang sendiri, okay, pergi ke maid. Saya rasa saya ada share borang tersebut dalam grup. Ada tak saya share? Saya share dalam grup kelas-kelas ya. Minta guru-guru wawarkan, cikgu tuan-tuan isi borang tersebut dan hantar ke maid. Kemudian wang bantuan tersebut akan disalurkan ke sekolah, melalui sekolah, dan akan diserahkan pada tuan-tuan perempuan bila wang tersebut telah diterima. Rasanya selalunya kebiasaannya dalam bulan 5 ataupun bulan Julai ya, untuk bantuannya. Okey, ini ialah tadi yang saya beritahu ya. Sama ada miskin tegar ataupun isi rumah per kapita. Kemudian tengoklah ya, Semenanjung Malaysia, isi rumah sama ada RM604 per kapita 151 atau RM1,165 per kapita 313. Layak menerima bantuan wang ya. Dan juga RT. Ini tadi wang. Ini ialah BAP ya, sebanyak RM150, insya-Allah ya, akan disampaikan kepada tuan-tuan perempuan. Tunggu ya, saya akan serahkan surat untuk datang ke sekolah menerima bantuan tersebut, sama ada pada April ataupun Mei ya. Okey. Ada apa soalan tentang bantuan? Okey, seterusnya kelas ya. Kelas, nama-nama kelas, satu Al-Biruni, satu Farabi dan satu Razi. Alhamdulillah ya, pada tahun ni kita ubah nama kelas ni ya, supaya murid-murid dia lebih bermotivasi ya, dengan nama Al-Biruni. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun tahu siapa Al-Biruni, siapa dia Farabi dan siapa dia Razi kan. Jadi kita nak murid-murid kita bersemangat. Jadi kita ubah nama kelas kepada Al-Biruni, Al-Farabi dan Al-Razi ya. Baik, inilah guru-guru kelasnya. Guru kelas 1 Al-Biruni, Puan Nurul Izzah. Kemudian 1 Al-Farabi, Puan Nurul Hanis. Dan 1 Al-Razi, Puan Nazwa, Fairul Nazwa ya. Jadi untuk senarai murid yang telah mendaftar ya, seramai 90 orang yang ada nama pada saya. Dan saya tak pastilah semua yang mendaftar ni ada warisnya datang pada hari ini ya. Saya harap semua datanglah ya, supaya mendapat maklumat-maklumat yang saya hendak sampaikan pada hari ini. Dan ini ialah nama-nama senarai yang di dalam kelas tersebut telah pun saya masukkan dalam grup Telegram ya. Ini kelas 1 Farabi dan 1 Razi. Seterusnya, ini dia program transisi. Program transisi ni sama juga macam program orientasi ya, dijalankan selama selama 4 minggu, iaitu fasa penyesuaian, fasa kesediaan dan motonya ialah mata cerdas minda bercahaya. Jadi masa minggu transisi ni semua aspek-aspek kesediaan murid akan diajar bagaimana cara untuk persediaan diri, bagaimana cara untuk pergi ke tandas, bagaimana cara untuk ke kantin ya. Jadi semuanya akan diajar dalam masa 4 minggu ini ya. Fasa penyelesaian selama 2 minggu okey. Kenapa dia bergerak-gerak? Okey, fasa penyelesaian selama 2 minggu dan fasa kesediaan selama 2 minggu. Okey, apa dia fasa-fasa ni nanti tuan-tuan boleh baca, saya akan share dalam grup Telegram ya. Okey. Okey, untuk peranan pentadbir kita telah pun melekatkan ya, telah bertanggungjawab ya untuk memenuhi apa dia sepatutnya yang perlu
orientasi ni, program transisi ni Okey. Seterusnya untuk guru-guru juga, guru-guru telah pun bersedia untuk menghadapi murid-murid, dan seterusnya inilah yang perlu kita sangat-sangat berharapkan peranan daripada ibu bapa dan penjaga menyediakan murid yang sebaik-baik supaya mereka bersedia untuk ke alam persekolahan perdana. Dia tak sama dengan prasekolah atau tadika Kalau tadika tuan-tuan perempuan pimpin anak, boleh masuk jumpa cikgu ataupun guru pra dan juga pembantu akan pimpin anak masuk ke dalam kelas. Dalam kelas diberikan sarapan pagi, kemudian ada makan tengah hari pukul 10. Tapi perdana tidak. Makan hanya waktu tihar. Jadi waktu nak datang sekolah tu pastikanlah murid tidak lapar. Sebagaimana yang Puan Guru Besar tadi maklumkan, kita ni kalau nak belajar menuntut ilmu, kena bersedia dengan diri kita tidak dalam kelesuan, tidak dalam kelaparan, barulah ilmu tu boleh masuk kan. Kalau kita berpuasa pun disunatkan untuk bersahur. Jadi benda-benda tu memang telah diajar dalam Islam. Jadi kena ada persediaan. Ini adalah pasal penyesuaian apa yang dilakukan, dan ini adalah borang-borang selepas minggu transisi akan disediakan borang ni. Jadi untuk pengurusan rutin sepanjang minggu orientasi, rutin kelas selama 30 minit. Kemudian perbualan awal, kita galakkanlah murid-murid kita, anak-anak kita bercakap, menjawab Kemudian aktiviti fizikal 30 minit, suai kenas 120 minit, aktiviti pembelajaran 60 minit dan rehat 20 minit, dan jumlahnya ialah 4 jam 50 minit. Baik, untuk sekolah bermula pada 20 Mac sebagaimana yang tuan-tuan tahu kan. Ada yang bertanya, cikgu, sekolah mula bila? Ikut jadual sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPM, iaitu pada 20 Mac 2023. Pakaian seragam semasa minggu transisi. Pada Isnin, Rabu dan Jumaat pakai seragam sekolah. Hari Selasa dan Khamis pakai baju sukan sebab ada aktiviti. Ingat hari Isnin, Rabu dan Jumaat pakai pakaian sekolah, seragam sekolah. Hanya hari Selasa dan Khamis pakai baju sukan. Ketidakhadiran dianggap sebagai penting, walaupun dalam minggu orientasi tak hadir tetap ditanda dalam PPM dan dianggap sebagai penting. Kalau tidak hadir, ada demam ke apa, beritahu pada guru kelas, beritahu maklumkan. Pastikan anak-anak jagaan dalam keadaan sihat dan tidak mengalami demam sebelum hadir ke sekolah. Jadi COVID ni masih ada kan, kita kena berjaga-jaga. Pastikan waktu nak datang tu anak dalam keadaan yang sihat, tidak demam, tidak batuk. Tapi kalau demam atau mengalami masalah sakit ke apa semasa di sekolah, kita akan telefon waris untuk dibawa pulang. Guru tidak dibenarkan untuk membawa anak ke hospital. Untuk dibawa ke hospital mesti ada kebenaran waris. Jadi kita akan tempatkan di bilik kesihatan untuk sementara waktu, sementara ibu bapa datang. Kemudian ibu bapa akan datang dan tulis borang dan bawalah ke hospital. Dan kalau saya tuan-tuan tengok saya dalam file tu kan dah diserahkan tanda nama. Ada nombor telefon. Catatlah nombor telefon, sebab kadang-kadang ada nombor telefon yang dimasukkan dalam sistem yang tuan-tuan perempuan daftar dalam sistem tu tak sama dengan telefon yang sekarang kan. Selalu tukar kad kan, tidak sama. Jadi catat nombor telefon yang digunakan. Supaya guru-guru mudah untuk telefon waris supaya datang mengambil anak. Dari dalam kelas, elakkan bersentuh-sentuhan. Kita kena ajar dan kerap mencuci tangan. Kalau tangan kotor, kerap cuci
Kalau sebelum ni kita galakkan bawa apa ni, sanitizer tu kan, ataupun tisu basah ni, ya. Dan jangan berkongsi alat tulis semasa sesi pembelajaran masa ini. Susah tuan-tuan perempuan, ya. Susah. Tahun-tahun 1 ni memang susah. Dia kan nak kongsi juga. Walaupun tak dibenarkan, dia akan kongsi juga. Jadi kita kelas guru yang berada di dalam kelas kena banyak main peranan. Seterusnya, tidak perlu bawa buku teks sepanjang pemberian transisi. Nanti cikgu kelas akan maklumkanlah, ya. Murid-murid akan dipegarkan dengan buku aktiviti pemberian transisi dan lembaran kerja. Nanti tuan-tuan perempuan dah buat pembayaran buku tulis dan peralatan sekolah, tuan-tuan akan dapat buku untuk transisi, ya. Waktu rehat, murid dibenarkan membawa duit belanja untuk membeli makanan. Sebagaimana yang diberitahu tadi, ya, oleh tuan guru besar, janganlah bagi duit anak tu RM50. Ataupun pastikan bila nak datang sekolah tu, cek dulu poket anak tu. Kadang-kadang tanpa disedari, mereka ada duit RM50 dalam poket. Seronok nak belanja kawan, kan? Murid-murid lebih digalakkan untuk membawa bekal makanan dari rumah. Digalakkan, ya. Kalau tidak, di kantin pun banyak makanan yang boleh dibeli, yang murid-murid boleh makan. Kemudian semasa nak turun ke kantin, berbaris dan turun ke kantin mengikut laluan ditetapkan, beratur di kaunter untuk membeli makanan. Perkara-perkara ini akan diajar semasa minggu transisi, ya. Waktu pulang, kita nasihatkanlah, ya, anak-anak kita ni bersihkan tempat sendiri, kan, supaya besok pagi bila nak datang sekolah, kelas kita dalam keadaan yang bersih. Ada setengah ibu bapa yang dia kata, kenapa nak suruh anak kecil ni menyapu sampah, melap tingkap. Kita kena didik lah untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita ni bukannya akan muda selama-lamanya, kan. Daripada awal ni kita dah didik anak kita bagaimana cara nak membersihkan diri sendiri, membersihkan rumah dan juga sekolah. Jadi janganlah ada rasa tidak kepuasan hati, bila cikgu suruh. Sebab kita ada jadual, guru kelas akan letakkan jadual, murid mengikut nama-nama dan mengikut hari untuk membereskan kelas, rutin tu, kan. Jadi kita didik anak kita supaya sentiasa menjaga kebersihan. Kalau kelas tak bersih, kita susah nak belajar ataupun susah nak mengajar sebenarnya, ya. Jadi ibu bapa waris hanya tidak dibenarkan masa hari pertama, sekarang ni tak dibenarkan untuk masuk dalam kelas, masuk dalam sekolah dan tengok anak, ya. Tak dibenarkan. Hari pertama hantar, ada cikgu yang menunggu di sana, kita biarkan anak kita masuk dan meneruskan apa saja aktiviti yang dilakukan di dalam sekolah, ya, insya-Allah. Berilah kami peluang, berikan kami peluang untuk sama-sama mendidik anak-anak dan perempuan dan berikan kepercayaan yang sebenarnya. Tak ada seorang guru pun yang nak anak-anak cedera. Tak ada seorang pun guru-guru yang nak anak-anak mereka cedera. Mesti mereka guru-guru kat sini, saya sendiri pentadbir, anak-anak kita datang sihat, keluar pun sihat, balik pun sihat. Sekiranya, ya, murid dikesan mengalami gejala demam ataupun suhu badan yang meningkat ketika sesi persekolahan, pihak sekolah akan mengasingkan murid tersebut di dalam bilik isolasi atau bilik rawatan, ya, sebelum mengundi waris. Kemudian tindakan selanjutnya adalah tanggungjawab waris tersebut, waris yang akan membawa anak pulang dan seterusnya mendapatkan rawatan. Murid yang bermasalah, menangis, tidak mau masuk ke sekolah, dibenarkan pulang bersama majikan. Kalau kat sana meronta-ronta, ya, masa hari pertama tu meronta-ronta, waris ditunggulah, tak sampai hati nak biarkan anak mereka masuk, kan, dan menangis, kan. Tak apalah, bawa pulang. Tapi kalau waris, anak meronta-ronta, waris balik, anak tak meronta, insyaAllah dia akan lega. Berikan kami peluang. Untuk seterusnya, tuan-tuan dan puan tengok dalam borang, ada yang telah mendapat borang. Saya dah masukkan borang ni, borang maklumat ni dalam grup, kan. Saya minta bawa pada hari ni masukkan dalam file,
sekolah dia dah dapat kad rawatan gigi. Jadi kad rawatan gigi tu tolong isi sekarang. Sebab tu saya minta tahukan. Kalau yang mana ada kad rawatan gigi tolong isi sekarang. Dan tanda tangan juga yang pada borang warna putih. Sebab nanti fail ni kena serahkan semula pada guru kelas. Ya, saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan bawa pulang. Okey, boleh ya? Borang kebenaran rawatan gigi tu mesti bertanda tangan. Sama ada setuju ataupun tak setuju. Kalau tak setuju untuk menerima rawatan, untuk yang setuju maknanya tidak setuju. Dan tanda tangan. Okey. Dan juga ada juga borang persetujuan rawatan kesihatan. Ya, untuk mereka tahun 1 mungkin mereka akan disuntik, ya, akan disuntik dan pihak pegawai kesihatan akan datang ke sekolah untuk melakukan pemeriksaan. Kalaulah tuan-tuan dan puan tidak bersetuju, nyatakan dalam borang tersebut dan tanda tangan. Kalau bersetuju, nyatakan bersetuju dan tanda tangan. Tanpa tanda tangan tuan-tuan dan puan, pihak kesihatan tidak akan melakukan rawatan dan tidak akan melakukan pemeriksaan pergigian. Borang pergigian tu nama anak ya, bukan nama tuan-tuan perempuan. Jangan silap tulis nama. Okey, siap Okey, seterusnya inilah channel Waris tahun 1, 2, 3, 24 yang menjadi isu hangat. Saya tak tahu ada taklimat hari ini. Saya tak dimasukkan dalam grup. Tak ada siapa-siapa yang akan masukkan dalam grup. Sebab inilah channel, bukan grup. Ini channel. Channel kita klik link dan join. Siapa-siapa pun boleh sebarkan link. Saya dah sebarkan melalui Facebook dan juga grup Waris melalui AJP PIBG. Klik je link tersebut. Walaupun ada yang menjadi hari itu bukan ada, tidak ada anak tahun 1, mereka boleh join. Sebab nak tahu kan mungkin tahun depan ada anak tahun 1. Ya. Klik je link dan terus join. Jadi untuk sepanjang daripada channel ini diwujudkan sehinggalah ke hari ini ataupun sehingga tamatnya program transisi, semua maklumat akan disebarkan melalui channel ini. Ya. Jadi semua waris mesti ada. Saya pun ada juga sertakan untuk komen, ya. Boleh nyatakan apa saja persoalan melalui komen. Kemudian channel diwujudkan hanya untuk sementara waktu, ya. Sehinggalah murid-murid ini tamat program transisi dan nama murid pun telah didaftarkan dalam sistem pengkalan data murid dan mereka telah mendapat kelas yang sepatutnya. Sebab kelas yang nama-nama dalam kelas ni hanya setara tuan-tuan puan, baik ini sebenarnya semua masih di kayangan, tak ada dalam sistem. Nanti bila dah ada nama dalam sistem, guru kelas akan mewujudkan grup mereka sendiri dan disitulah tuan-tuan puan boleh meneruskan komunikasi dengan guru-guru kelas. Ya. Jadi selepas program transisi, channel ni akan dibubarkan. Okey ya. Okey. Jadi pesanan saya dah nak habis dah ni. Biasalah saya ni pun umur dah dari 3 bulan, tak sampai berapa bulan je, berapa minggu je dah nak bersara. Okay? Dah ada 3 orang cucu. Nak semua-semua dah lepas. Jadi angkatlah pesanan ni, pesanan orang tua. Okay? Pesanan untuk diri saya sendiri juga, sebab saya pun ada anak, ada cucu kan. Jadi didiklah anak kita berdikari dan kepada perkara yang kebaikan agar kita tidak letih kemudian hari. Contohnya apa? Cuci kasut sendiri, macam guru besar tadi ajar anak gosok baju sendiri. Saya pun ajar anak saya gosok baju berumur 7 tahun. Sama ada lelaki atau perempuan, kalau nak pergi sekolah, nak baju gosok baju sendiri. Selama setahun tu mereka gosok baju sendiri. Bila dah tahun kedua dia dah pandai, alhamdulillah. Saya memang tak sentuh baju
kasut pun sama. Jadi memudahkan kita. Jadi kita ni kena bantu anak-anak supaya kita dapat bantu diri kita sendiri sebenarnya. Okay? Jadi tuan-tuan, saya harap dapat bantu saya supaya saya dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Ketahuilah hai anakku, ini pesanan Luqman ya. Sesungguhnya dunia laksana lautan yang dalam. Banyak manusia yang karam di dalamnya. Kalau engkau ingin selamat, supaya jangan karam, layarilah dia dengan sampan yang bernama takwa. Isinya ialah iman dan layarnya ialah tawakal kepada Allah. Saya rasa perkara-perkara ini tuan-tuan dan puan-puan lebih maklum. Bagaimana cara untuk kita mengimankan dan memberi akhlak pada anak-anak kita sendiri. Adat hidup orang beriman, daya upaya ia jalankan. Ke laut ke darat tiada segan, ke hulu ke hilir tiada enggan. Ilmu ditimba sepanjang masa, bekal hidup di atas dunia, bekal mati pada ujungnya, bekal tak sudah berkira-kira, bekal terwujud sehabis daya. Walaupun saya ni dah nak bersara, tapi saya tetap masih nak menimba ilmu. Sebab saya rasa saya masih belum ada ilmu. Bila kita bekerja ni, banyak perkara-perkara baru yang kita akan perolehi. Sebagaimana yang Puan Nursa tadi, kita jangan terlampau memberikan kepercayaan anak kita dengan gadget. Nak pujuk anak gadget telefon, sebenarnya itu akan memudaratkan diri kita sendiri sebenarnya untuk masa depan. Jadi akhir kata, kemaafan dimohon andai sepanjang sesi kalimat terdapat sebarang kesalahan dan kesilapan, kekasaran bahasa, tertulis bicara, terajak kata, sama ada masa kalimat ataupun dalam channel terasa di mana-mana, saya mohon maaf. Maaf diminta dari hujung rambut hingga ke hujung nyawa, dari jauh menunjuk budi, dari dekat menunjuk sembah. Mohon maaf sudilah diberi. Sirih junjung, sirih pinang, peti celapa, tutung tembaga. Kasih disanjung, budi dikenang sampai mati diingat tua. Sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada imamnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepadanya dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sabar menunggu. Sebab apa yang diberi taklimat tadi memang detail. Apa yang bermain-main dalam kepala kita dah diterangkan dengan detail. Jadi saya faham ada yang nak gelisah tu, ada yang nak tak sabar dan sebagainya ya. Tapi walau bagaimanapun jika tak disebutkan hari ini, nanti ada masih lagi ibu bapa yang bertanya.